Saudara dan saudari, izinkan saya bertanya satu soalan. Apakah negara yang paling selamat di dunia, dengan penghantaran terpantas, kos keselamatan termurah, dan malam yang paling tidak menakutkan? Tahun ini, 20 juta warga asing akan melawat negara ini. Sebaik sahaja mereka melangkah keluar dari lapangan terbang, mereka akan ternganga keheranan. Sambil menggelengkan kepala, mereka akan berbisik, adakah negara ini datang dari masa depan? 8 daripada 10 orang berkata mereka akan kembali dalam masa setahun. Apakah sebenarnya yang mereka saksikan? Kisah 10 perkara yang mengejutkan 20 juta orang ini akan didedahkan sekarang. Pada tahun 2026, jumlah pelancong asing yang melawat Malaysia dijangka akan melepasi 20 juta buat kali pertama dalam sejarah. 20 juta. Jumlah yang bersamaan dengan lebih 60% daripada keseluruhan populasi negara ini datang menaiki kapal terbang dari seberang dunia untuk melawat negara yang makmur ini. Tahun lepas sahaja, hampir 19 juta orang telah berkunjung, satu angka yang mudah mengatasi rekod tertinggi sebelum pandemik. Didorong oleh momentum ini, kerajaan telah mengisytiharkan matlamat untuk mencapai 30 juta pelancong menjelang 2030. Dalam komuniti pelancongan antarabangsa, Malaysia telah disenaraikan sebagai negara yang wajib dilawati sebelum mati. Di YouTube, video bertajuk Perkara-perkara yang mengejutkan. Saya di Malaysia telah mencatatkan puluhan juta tontonan. Ini bukan Eropah, bukan juga Amerika. Ini adalah Malaysia. Tetapi, saudara dan saudari, pejamkan mata Anda sejenak. Bayangkan tahun 1957 di Perhimpunan Agung PBB, wakil dari Persekutuan Tanah Melayu berjalan ke podium. Pada ketika itu, beberapa diplomat mula mengemas kertas mereka dan bangun dari kerusi. Di koridor, senda gurau kedengaran. Malaysia, negara itu perlukan kanta pembesar untuk dicari di peta. Apa yang mereka tahu? 70 tahun yang lalu, di tanah yang baru merdeka daripada penjajahan, yang ada hanyalah impian dan harapan di tengah-tengah cabaran. Makan 3 kali sehari adalah satu kemewahan. Kadangkala, sepiring nasi dengan ikan masin adalah hidangan makan malam untuk seisi keluarga. Kanak-kanak berjalan tanpa kasut di atas batas sawah, dan para ibu membasuh pakaian di tepi sungai sejak awal pagi. Para penganalisis dunia bertegas, negara itu tidak akan mampu berdikari. Tetapi lihatlah sekarang. 70 tahun kemudian, sebaik sahaja pelancong asing tiba di negara ini dan melangkah keluar dari lapangan terbang, mata mereka terbeliak, mulut mereka ternganga. Sambil menggelengkan kepala, mereka berbisik, adakah negara ini benar-benar dari masa depan? Apakah sebenarnya yang mereka saksikan? Hari ini, saya akan tunjukkan satu persatu 10 perkara yang mengejutkan 20 juta warga asing itu. Dan di dalam 10 perkara itu, tersembunyi keajaiban yang dibina oleh keringat dan air mata Anda semua. Ingatkah Anda? Dahulu apabila malam tiba, jalan-jalan menjadi sunyi. Selama bertahun-tahun selepas merdeka, kehidupan malam tidak semeriah sekarang. Jalanan menjadi gelap dan sunyi, dan adalah perkara biasa untuk berasa takut berjalan di waktu malam. Lampu jalan tidak sebanyak sekarang, lorong-lorong gelap gelita dan ketakutan pada waktu malam adalah sesuatu yang difahami. Tetapi bagaimana pula dengan Malaysia sekarang? Mari kita dengar kisah Alex, seorang pemuda berusia 24 tahun dari Brazil. Di Rio de Janeiro, saya tidak akan keluar selepas jam 9 malam, bahaya. Jika berjalan sambil memegang telepon pintar, sebuah motosikal boleh datang dari tepi dan meragutnya. Itu perkara biasa di sana. Pada malam pertama Alex tiba di Malaysia, rakannya dari Malaysia tiba-tiba berkata, "Jom pergi ke kedai mamak." Alex berfikir dalam hati, pergi ke kedai di tepi jalan pada waktu malam? Gila ke apa? Tetapi apabila mereka tiba di kedai mamak, pemandangannya sama sekali berbeza. Walaupun sudah jam 11 malam, dia melihat orang ramai berjoging di taman berdekatan. Ada juga yang berbasikal. Terdapat keluarga yang sedang duduk bersantai sambil makan roti canai dan minum teh tarik. Gelak tawa pasangan yang berjalan-jalan kedengaran di udara. Lampu-lampu dari bangunan pencakar langit berkelip-kelip di dada langit. Alex berkata dia berdiri di situ, terpegun untuk seketika. Pada saat itu dia sadar, ini adalah negara di mana malam tidak perlu ditakuti. Terdapat juga kisah Sarah, 30 tahun, dari India. Di Delhi saya tidak akan berjalan sendirian pada waktu malam. Di Malaysia saya tidak berasa takut untuk berjalan pulang ke rumah sendirian pada jam 1 pagi. Yang paling penting ialah orang yang saya temui di jalan tidak membuatkan saya berasa terancam. Inilah keselamatan yang sebenar. Ini disahkan oleh angka.
terdapat indeks keselamatan yang diterbitkan setiap tahun oleh Agensi Penarafan Keselamatan Global. Malaysia secara konsisten berada di kedudukan teratas di Asia dan dalam 10 teratas di dunia. Kadar pembunuhan bagi setiap 100,000 penduduk adalah sekitar 0,4 kes. Secara mudahnya, ini bermakna dalam sebuah bandar dengan 100,000 penduduk, kurang daripada 1 kes pembunuhan berlaku dalam setahun. Di Amerika Syarikat, yang dianggap negara maju, angka ini adalah kira-kira 6 kes, 15 kali ganda lebih tinggi daripada Malaysia. Tetapi bukan hanya keselamatan. Terdapat satu eksperimen yang sering dilakukan oleh YouTuber asing di Malaysia. Meletakkan komputer riba di atas meja kafe dan meninggalkan tempat itu. Mereka biarkan sahaja di situ. Mereka memerhatikannya selama sejam. Jika ini dilakukan di London atau Rome, ia akan hilang dalam masa kurang dari seminit. Pencuri sentiasa berwaspada. Di Malaysia, selepas sejam komputer riba itu masih berada di tempat yang sama. Tiada siapa yang menyentuhnya. Malah, pekerja kafe mungkin akan datang dan dengan berhati-hati menolaknya ke tepi. Apabila video ini dimuat naik ke YouTube, ribuan komen akan diterima. Adakah ini negara di planet bumi? Adakah orang Malaysia dilahirkan dengan sifat jujur? Warga asing malah memberi nama kepada fenomena ini budi bahasa. Saudara dan saudari, kita mungkin menganggapnya sebagai perkara biasa, bukan? Meninggalkan beg di atas meja untuk menempah tempat semasa pergi ke tandas atau memesan kopi. Tetapi di mata dunia itu bukan perkara biasa. Ia adalah satu keajaiban. Keselamatan ini wujud kerana Anda bekerja keras, membayar cukai, dan membina negara ini. Dari kegelapan malam yang sunyi, kita telah menjadi negara dengan malam yang paling selamat di dunia. Tetapi, ada perkara lain yang membuatkan warga asing ternganga selain keselamatan. Ia bermula sebaik sahaja mereka membuka pintu restoran. Cuba Anda bayangkan, dahulu sepiring nasi dan semangkuk kari ikan sudah cukup untuk seisi keluarga berkongsi. Lauk pauknya mungkin hanya sambal belacan. Paling-paling pun, ada sepinggan kecil ikan bilis goreng. Daging hanya dapat dilihat semasa hari perayaan. Untuk memastikan anak-anak dapat makan lebih, ibu dengan diam-diam meletakkan sudu. Begitu juga dengan ayah. Ayah dah kenyang, katanya sambil hanya menghirup kuah. Raut wajahnya, tangannya yang mengetatkan tali pinggang tanpa pengetahuan keluarga, mungkin masih segar dalam ingatan sesetengah daripada kita. Tetapi sekarang, tahukah Anda apa yang berlaku apabila warga asing masuk ke restoran di Malaysia? Ini adalah kisah David, 31 tahun, dari London. Di London, air kosong pun perlu dibayar. Sekeping roti pun ada kos tambahan. Ketika dia pertama kali duduk di sebuah restoran di Malaysia, sebelum dia sempat memesan, pelbagai hidangan kecil mula dihidangkan di atas mejanya. Akhar, sambal belacan, ulam-ulaman, keropok, papadum. 6 jenis hidangan memenuhi meja dalam sekelip mata. David terkejut dan bertanya, "Berapa harga semua ini?" Pelayan itu tersenyum dan menjawab, "Ini percuma, encik." David memandang hidangan itu dengan terpinga-pinga. Tetapi kejutan sebenar datang selepas itu. Sambal belacannya habis. Kemudian, mereka membawanya lagi. Ulam-ulaman juga ditambah. Tanpa berkata apa-apa, pelayan itu perasan pinggan yang kosong dan mengisinya semula. David berkata, dia tidak dapat tidur malam itu di hotelnya. Bukan kerana terlalu kenyang, tetapi kerana kejutan budaya. Terdapat juga kisah Raj, 26 tahun, dari India. Dia memesan asam pedas yang terlalu pedas, sehingga lidahnya terasa pijar. Peluh mula membasahi dahinya dan matanya menjadi merah. Pemilik kedai melihatnya dan tanpa berkata apa-apa, masuk ke dapur. Seketika kemudian, dia kembali dengan segelas air sirap Bandung sejuk. Ini percuma. Raj meneguk air itu. Semasa membayar, harga air itu tidak termasuk dalam bil. Pemilik kedai berkata, "Tak apa, datang lagi." Ya, dengan kata-kata itu, Raj menjadi pelanggan tetap. Di negaranya, segelas air pun perlu dibayar. Tetapi di sini, air sirap Bandung yang tidak dipesannya diberikan secara percuma. Mari kita bandingkan dengan angka. Di Amerika Syarikat, jika Anda makan hidangan berharga 30, itu bukan harga akhir. Cukai jualan ditambah, kira-kira 10%. Tip juga diwajibkan, sekurang-kurangnya 18% hingga 20%. Air juga perlu dibeli. Jumlah akhir bil dengan mudah boleh melebihi 40. Di Malaysia, Anda hanya bayar harga yang tertera pada menu. Tambah lauk adalah percuma, tiada tip, dan air kosong selalunya percuma.
Jika Anda cuba memberi tip di Malaysia, pekerja itu mungkin akan menolaknya dengan sopan. Tak apa encik, simpan saja. Tahukah Anda betapa terkejutnya warga asing apabila melihat adegan ini? Saudara dan saudari, apabila kita makan di kedai nasi campur, kita boleh menambah sambal dan ulam sepuasnya, bukan? Kuah kari juga boleh ditambah. Tahukah Anda bahawa kemewahan kecil ini memerlukan bayaran di kebanyakan negara di seluruh dunia? Kerana kita pernah melalui zaman kesusahan, meja makan yang mewah ini menjadi mungkin. Ini adalah kemakmuran yang lahir dari kelaparan Anda. Dan kekuatan meja makan ini telah melangkaui sempadan. Mi segera Malaysia kini diekspor ke lebih 140 negara. Produk makanan sejuk beku seperti kari pap telah menjadi jenama nombor 1 di pasaran antarabangsa. Rasa masakan yang bermula dari semangkuk kari seorang ibu kini menawan dunia. Namun, selepas keluar dari restoran, ada sesuatu yang benar-benar membuatkan warga asing tergamam. Keajaiban bermula sebaik sahaja mereka menyentuh skrin telefon pintar mereka. Ingatkah Anda penghantaran makanan dari kedai mamak di kawasan perumahan? Apabila bunyi motosikal penghantar yang membawa bungkusan makanan kedengaran di hujung lorong, anak-anak akan membuka pintu dan berlari keluar. Mi goreng yang dipesan oleh ibu secara rahsia pada hari ayah mendapat gaji. Bau wangi mi goreng yang merebak ke seluruh rumah membuatkan seisi keluarga tersenyum. Saat menggaul mi, mengunyah hirisan cili dan menikmati setiap suapan. Sebungkus mi goreng adalah jamuan terhebat di rumah kami. Pada masa itu, penghantaran terhad kepada mi goreng atau nasi goreng dan itu pun hanya dalam lingkungan kawasan perumahan. Tetapi lihatlah perkhidmatan penghantaran di Malaysia sekarang. Ini adalah kisah Lukas, 31 tahun, dari Jerman. Di Jerman, memesan pizza mengambil masa sekurang-kurangnya 45 menit. Selalunya lebih sejam, dan apabila tiba, ia selalunya sudah sejuk. Malah, ada charge penghantaran dan tip perlu diberikan. Kali pertama Lukas memesan sate di Malaysia, dia membuka aplikasi. Dia memilih menu. Dia menekan butang bayar. 23 menit kemudian, loceng pintunya berbunyi. Sate yang panas tiba dengan kuah kacang yang masih hangat. Tetapi apa yang lebih mengejutkan Lukas adalah sesuatu yang lain. Skrin aplikasi menunjukkan lokasi penghantar dalam masa nyata. Dia baru sahaja meninggalkan restoran. Dia sudah tiba di hadapan bangunan saya. Dia sedang menaiki lift. Semuanya dipaparkan di skrin. Lukas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan penghantaran, ini adalah sihir." Di Amerika atau Eropah, konsep penghantaran itu sendiri terhad. Biasanya hanya pizza atau makanan Cina dan masa penghantaran purata lebih daripada 1 jam. Dan ada sesuatu yang sangat menakutkan. Di Amerika, apabila Anda memesan penghantaran, charge penghantaran, yuran perkhidmatan, dan tip untuk penghantar akan ditambahkan pada harga makanan. Terdapat banyak kes di mana burger berharga tipul 15, akhirnya berharga lebih daripada 30. Kos sampingan lebih mahal daripada makanan itu sendiri. Bagaimana pula di Malaysia? Jika Anda mahu makan sate pada pukul 10 malam, ia akan tiba dalam masa 30 minit. Jika Anda teringin nak makan roti canai, hanya beberapa ketikan pada aplikasi. Jika Anda memesan barangan runcit pada waktu subuh, buah-buahan segar akan berada di depan pintu Anda pada waktu pagi. Tahukah Anda berapa banyak aplikasi penghantaran yang ada? Gabungan aplikasi utama mempunyai lebih daripada 20 juta pengguna aktif bulanan. Lebih separuh daripada penduduk negara ini menggunakan aplikasi ini setiap bulan. Dan ada satu pengalaman yang kini menjadi legenda di kalangan warga asing. Tahukah Anda apa yang menjadi senarai teratas dalam senarai idaman pelancongan di Malaysia dalam komuniti pelancongan antarabangsa? Bukan membeli belah di Bukit Bintang. Bukan juga melawat menara berkembar Petronas. Ia adalah memesan sate untuk dihantar ke Taman KLCC. Duduk di atas tikar di taman di tengah-tengah bandar, memesan sate melalui aplikasi, menerimanya dalam masa 30 menit, dan menikmatinya bersama minuman sejuk. Bagi warga asing, ini adalah pengalaman seperti mimpi. Anda duduk di taman, dan penghantaran datang kepada Anda ke lokasi yang tepat, walaupun di tengah-tengah taman. Jessica, 32 tahun, dari Australia, mencuba ini sendiri dan memuat naik gambar ke Instagram. Saya memesan sate sambil duduk di atas rumput di Taman KLCC dan ia tiba dalam 20 menit. Di Sydney, pizza ke rumah saya pun mengambil masa sejam. Tetapi di Malaysia, penghantaran datang ke taman. Negara ini benar-benar di dimensi lain. Saudara dan saudari,
Ini adalah evolusi budaya penghantaran yang bermula dari sebuah motosikal kecil. Dari zaman di mana sebuah motosikal membawa 3 bungkus mie goreng, kita telah sampai ke dunia di mana 20 juta orang boleh mendapatkan apa sahaja dengan satu sentuhan jari. Budaya nak cepat itu telah mencipta revolusi logistik yang dicemburui dunia. Namun, selain penghantaran yang menakjubkan, ada lagi yang mengejutkan warga asing. Sebaik sahaja mereka turun ke bawah tanah, dunia lain terbentang. Ingatkah Anda, pada tahun 1970-an dan 80-an, menaiki bas mini di Kuala Lumpur adalah seperti berperang. Di dalam bas yang padat seperti tin sardin, jika sebelah tangan Anda tersepit, Anda terpaksa bertahan sehingga perhentian seterusnya. Konduktor akan menjerit, "Ke belakang, ke belakang," dan bas akan bergerak sebelum pintu ditutup sepenuhnya. Penyaman udara adalah mimpi. Pada musim panas, yang ada hanyalah angin bercampur asap yang masuk melalui tingkap yang terbuka. Ada juga orang yang terjatuh kerana bergayut. Itu adalah kehidupan seharian, tetapi sekarang, apa yang berlaku apabila warga asing pertama kali menaiki MRT di Kuala Lumpur? Ini adalah kisah Thomas, 31 tahun, dari Jerman. Ketika dia pertama kali menaiki MRT laluan Kajang, dia terdiam sebaik sahaja pintu platform terbuka. Penyaman udara bertiup sejuk. Terdapat notis yang menyatakan bahawa tempat duduk dipanaskan semasa musim sejuk di negara lain, tetapi di sini, kesejukan adalah satu rahmat. Penapis udara di siling, skrin elektronik yang menunjukkan masa nyata ke stesen seterusnya. Kata-kata pertama Thomas adalah, "Ini bukan kereta api bawah tanah, ini kapal angkasa." Di kampung halaman Thomas di Berlin, kereta api bawah tanah lewat 10 minit adalah perkara biasa. Pemanas rosak pada musim sejuk, memaksa penumpang menggigil dalam kot mereka, juga perkara biasa. Bagaimana pula dengan London Tuba? Dengan laluan yang berusia lebih 150 tahun, suhu di dalam gerabak boleh melebihi 40 darjah Celsius pada musim panas. Masih ada gerabak tanpa penyaman udara. Kereta api bawah tanah New York, video tikus berlari di atas landasan menjadi tular di media sosial. Stesen berbau busuk, dan banyak stesen tidak mempunyai pengumuman kelewatan. Tetapi bagaimana pula dengan MRT di Kuala Lumpur? Sistem gergasi yang digunakan oleh hampir 2 juta orang setiap hari ini beroperasi dengan ketepatan yang hampir sempurna. Kereta api tiba setiap 2 hingga 3 minit. Perkataan menunggu hampir tidak diperlukan. Dan ada satu lagi perkara yang paling mengejutkan warga asing. Sistem bersepadu. Turun dari bas dan naik MRT. Turun dari MRT dan naik bas lain. Tetapi tambang tidak ditambah. Dengan satu kad touch and go, Anda boleh mengembara ke seluruh Kuala Lumpur. Cleo, 28 tahun, dari Perancis, mengira perbelanjaannya selepas mengetahui perkara ini. Di Paris, dia membelanjakan kira-kira 90 euro sebulan untuk pengangkutan, lebih daripada 450 ringgit. Di Kuala Lumpur, perjalanan yang sama menelan belanja kurang daripada separuh. Cleo menulis di media sosial, "Selepas mengetahui kos pengangkutan di Malaysia, saya tidak mahu kembali ke Paris. Tetapi bukan hanya harga. Di dalam stesen MRT Kuala Lumpur, terdapat tandas yang bersih, percuma. Terdapat Wi-Fi, juga percuma. Pintu skrin platform melindungi keselamatan penumpang, kawasan untuk kerusi roda ditandakan dengan jelas, dan lift dipasang di hampir setiap stesen. Terdapat jubin sentuhan untuk orang cacat penglihatan, papan maklumat elektronik untuk orang cacat pendengaran, dan juga defibrillator kecemasan di setiap stesen." Encik Tanaka, seorang ahli perniagaan Jepun berusia 45 tahun, berkata selepas menaiki MRT Kuala Lumpur, "Saya fikir kereta api bawah tanah Tokyo adalah yang terbaik di dunia. Selepas menaiki di KL, fikiran saya berubah. Terutamanya sistem bersepadu dan struktur tambangnya, KL jauh di hadapan." Tahukah Anda berapa panjang keseluruhan laluan MRT dan LRT di Lembah Klang? Ia adalah antara yang terpanjang di dunia. Namun, rangkaian gergasi ini beroperasi hampir tanpa sebarang kesilapan dari kereta api pertama pada waktu pagi hingga yang terakhir pada waktu malam. Kerana Anda pernah melalui zaman berhimpit-himpit di dalam bas mini untuk pergi dan balik kerja, kini warga asing mengagumi MRT Kuala Lumpur. Sistem yang tidak dapat dinikmati oleh rakyat di bandar-bandar lain di dunia, Malaysia telah membinanya dalam masa kurang daripada setengah abad. Namun, selepas keluar dari stesen, ada satu lagi saat di mana mata warga asing terbeliak. Pukul 2 pagi, jalan-jalan masih terang benderang. Pukul 2 pagi, di sebuah lorong di Bukit Bintang, Kuala Lumpur.
Ryan, 26 tahun, dari Kanada, keluar dari hotelnya dan mula berjalan. Dia tidak dapat tidur kerana jet lag. Jika di Vancouver, satu-satunya kedai yang buka pada waktu ini mungkin stesen minyak, jalan-jalan gelap, dan berjalan sendirian tidak digalakkan. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Selepas berjalan 50 meter, dia melihat sebuah kedai serbaneka. Lampu pendar fluornya menerangi jalan. Di dalamnya terdapat nasi lemak bungkus, mi cawan, sandwich, buah-buahan potong. Terdapat ketuhar gelombang mikro untuk memanaskan makanan dengan segera. Dia boleh meminjam pengecas, mengeluarkan wang tunai dari ATM, dan juga menghantar bungkusan. Dia juga boleh membayar bil. Ryan membeli 2 bungkus nasi lemak dan sekotak susu soya, dan duduk di meja di hadapan kedai. Di seberang jalan, dia melihat sebuah lagi kedai serbaneka. Apabila dia menoleh, ada satu lagi di hujung lorong. Ryan tersenyum, mengambil gambar, dan memuat naiknya ke Instagram. Pukul 2 pagi. Tetapi ada 3 kedai serbaneka yang kelihatan. Malaysia adalah negara yang tidak pernah tidur. Saudara dan saudari, tahukah Anda berapa banyak kedai serbaneka di seluruh Malaysia? Kira-kira 18,000. Itu adalah satu kedai serbaneka bagi setiap 1,800 orang. Ia adalah salah satu negara dengan kepadatan kedai serbaneka tertinggi di dunia. Dan kedai-kedai ini bukan sekadar menjual barang. Mereka menawarkan perkhidmatan penghantaran, pembayaran bil, pengeluaran tunai, tambah nilai kad pengangkutan, fotostat, dan juga perkhidmatan kerajaan yang mudah. Warga asing memanggilnya apa? Bukan kedai serbaneka, tetapi pejabat daerah mini. Ingatkah Anda kedai runcit di kampung? Di atas rak kayu, terdapat gula-gula dan makanan ringan, dan di dalam peti sejuk terdapat minuman botol. Kedai itu tutup apabila senja, dan pada hari Ahad, ia cuti. Jika Anda memerlukan sesuatu yang mendesak, Anda terpaksa mengetuk pintu jiran. Kedai runcit kecil itu kini telah menjadi ruang serba boleh, yang tidak pernah padam lampunya selama 24 jam. Tetapi budaya 24 jam di Malaysia tidak berakhir di kedai serbaneka. Pukul 1 pagi, gimnasium dibuka. Pukul 3 pagi, di sebuah kedai mama, orang ramai sedang minum teh tarik dan makan roti canai. Pukul 4 pagi, gerai nasi lemak sudah mula beroperasi. Di hadapan hidangan nasi yang masih berasap, pemandu teksi, pekerja yang baru habis shift malam, dan pelancong asing duduk bersebelahan. Jessica, 34 tahun, dari Australia, telah tinggal di Kuala Lumpur selama sebulan dan benar-benar jatuh cinta dengan budaya 24 jam ini. Di Sydney, kebanyakan kedai tutup pada jam 5 petang. Banyak kafe menurunkan tirai pada jam 3 petang. Kecuali pada malam Jumaat, pusat bandar juga sunyi. Jessica berkata, "Tahukah Anda apa yang paling sukar apabila kembali ke Australia selepas tinggal di Malaysia? Hakikat bahawa Anda tidak boleh melakukan apa-apa pada pukul 9 malam. Di Malaysia, jika Anda mahu, Anda boleh makan, bersenam, mencuci pakaian, dan menghantar bungkusan pada bila-bila masa, walaupun pada waktu subuh. Sebaik sahaja Anda mengalaminya, Anda tidak boleh tinggal di negara lain." Media antarabangsa yang terkenal juga telah memberi perhatian kepada budaya ini. Bagi rakyat Malaysia, konsep waktu operasi seolah-olah tidak wujud. Negara ini tidak pernah tidur. Dan di sebalik budaya 24 jam ini, ada orang yang menjaganya. Pekerja sambilan yang menjaga kedai serbaneka pada waktu subuh, pemilik restoran yang mula memasak kuah kari pada pukul 4 pagi, pemandu lori penghantaran malam. Negara ini boleh beroperasi 24 jam kerana seseorang dengan senyap bertahan pada waktu itu. Warga asing kagum dengan lampu pendar fluor kedai serbaneka. Mereka kagum dengan wap dari sup di kedai mamak pada waktu subuh. Tetapi saat di mana mereka benar-benar tiada negara lain di dunia seperti ini. Dari zaman di mana hanya ada sebuah kedai runcit, kepada lebih 18,000 kedai serbaneka yang tidak pernah padam lampunya, dan sebuah bandar yang beroperasi 24 jam. Perubahan ini tidak berlaku dengan sendirinya. Ia mungkin kerana seseorang menjaga waktu subuh itu. Namun, di tengah-tengah kekaguman terhadap lampu pendar fluor kedai serbaneka, ada satu saat di mana warga asing benar-benar terdiam, yaitu apabila mereka jatuh sakit. Brandon, 38 tahun, dari Texas, Amerika Syarikat, merasakan tekaknya sakit seperti ditoreh pisau pada hari ke-10-nya di Kuala Lumpur. Demamnya meningkat melebihi 38 darjah Celsius. Dia mencari klinik ENT berhampiran hotelnya. Terdapat satu dalam jarak 7 minit berjalan kaki. Dia masuk tanpa temu janji. Di kaunter pendaftaran,
Dia menunjukkan pasportnya dan menunggu selama 10 menit. Dokter memeriksa tekaknya menggunakan kamera endoskopik dan menulis preskripsi. Masa konsultasi, kira-kira 8 menit. Resit yang diterima Brandon di kaunter pembayaran menunjukkan yuran perubatan RM80 rongga. Dia memeriksa resit itu 2 kali. Dia fikir dia salah membaca angka. RM80 kira-kira $18 ase. Apa yang akan berlaku jika dia mendapatkan rawatan yang sama di Texas? Pertama, dia perlu menghubungi dokter keluarganya. Temu janji terpantas mungkin 2 minggu lagi. Selepas menunggu 2 minggu, walaupun dengan insurans, bayaran sendiri sekurang-kurangnya 30 hingga 75. Tanpa insurans, yuran perubatan sahaja boleh mencecah hamdal 200 hingga 350. Kos ubat adalah berasingan. Brandon pergi ke farmasi. Apabila dia menyerahkan preskripsi, ahli farmasi mengambil masa kira-kira 5 menit untuk menyediakan ubat. Kos ubat RM45. Brandon menelpon istrinya dalam perjalanan pulang ke hotel sambil memegang beg ubat. Sayang, saya baru balik dari klinik. Kos rawatan dan ubat jumlahnya RM125, kurang daripada $30. Suara istrinya kedengaran di hujung talian. Itu klinik betul ke? Ya, itu klinik betul. Malaysia mempunyai sistem penjagaan kesihatan dui sistem yang sangat baik. Sistem kesihatan awamnya sangat berpatutan dan sistem swastanya sangat efisien dan masih jauh lebih murah berbanding di barat. Dengan insurans, sebahagian besar kos perubatan ditanggung oleh syarikat insurans atau kerajaan. Kos perundingan di klinik swasta biasa adalah berpatutan dan semua pemeriksaan serta preskripsi termasuk dalam harga itu. Dan kekuatan sebenar perubatan Malaysia tidak hanya ditunjukkan di klinik biasa, tetapi di hospital besar. Mari kita bandingkan kos pengimejan MRI. Di Amerika Syarikat, tanpa insurans, kos purata adalah beberapa ribu dolar. Di Malaysia, dengan insurans atau di hospital swasta, ia mungkin beberapa ratus dolar. Pembedahan appendix lebih menakjubkan. Di Amerika Syarikat, kos purata ialah $33,000. Di Malaysia, kosnya jauh lebih rendah. Mungkin beberapa ribu dolar. Anda mungkin tidak dapat membayangkan betapa besarnya perbezaan ini. Secara mudahnya, dengan kos satu pembedahan appendix di Amerika, Anda boleh menjalani pembedahan yang sama di Malaysia. Tinggal selama sebulan di Kuala Lumpur dan makan steak setiap hari. Masih ada baki wang. Statistik OECD menunjukkan bahawa bilangan katil hospital bagi setiap 1,000 penduduk di Malaysia adalah sekitar 2.0, tetapi aksesnya sangat cepat. Di UK, angkanya 2.4 dan di AS 2.8. Banyak katil bermakna apabila Anda sakit, Anda boleh dimasukkan ke hospital dengan segera tanpa perlu menunggu lama. Rachel, seorang jururawat berusia 42 tahun dari UK, berkata selepas melawat sebuah hospital di Malaysia, di London, masa menunggu untuk imbasan MRI lutut di bawah Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan adalah purata 6 hingga 12 minggu. Jika segera, Anda perlu pergi ke hospital swasta dan membayar sekitar £800. Di Malaysia, saya membuat panggilan dan mendapat imbasan dalam 3 hari. Kosnya sekitar 150. Saya seorang jururawat, dan ini benar-benar mengejutkan. Dahulu, mempunyai sebuah klinik desa sudah dianggap bernasib baik. Doktor adalah orang yang sangat dihormati sehingga seluruh kampung mengenalinya. Jika seorang anak sakit, ibunya terpaksa mendukungnya dan berjalan berbatu-batu ke pekan. Jika tidak ada wang untuk ke hospital, mereka hanya boleh menahan sakit di rumah dan berharap akan sembuh. Bagaimana negara itu sekarang? Pada tahun 2026, jumlah pelancong perubatan yang datang ke Malaysia dijangka akan mencatat rekod baru. Perbelanjaan pelancongan perubatan sahaja telah melebihi berbilion ringgit setahun. Kerabat diraja dari Timur Tengah, orang kaya dari Rusia, dan eksekutif dari Silicon Valley menaiki kapal terbang ke Malaysia untuk pemeriksaan kesihatan. Negara yang dicari orang apabila mereka sakit. Negara yang dahulunya hanya mempunyai klinik desa, dalam 70 tahun, telah menjadi kuasa perubatan yang disegani dunia. Ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ia adalah hasil usaha para profesional perubatan yang menjaga pesakit sepanjang malam di klinik luar bandar, dan setiap rakyat yang menyumbang kepada sistem ini. Ia adalah hasil gabungan kekuatan semua orang. Selepas melawat Malaysia, Brandon kembali ke Texas dan menulis satu catatan panjang di sebuah komuniti dalam talian antarabangsa. Tajuknya, "Selepas mengalami sistem penjagaan kesihatan Malaysia, saya malu menjadi warga Amerika. Namun,
Selepas keluar dari hospital, ada satu lagi saat di mana warga asing terdiam. Apabila mereka mengeluarkan telefon pintar mereka, kekuatan sebenar negara ini terserlah. Bayangkan sejenak, Anda bangun pagi dan perlu pergi ke bank. Tetapi apabila Anda membuka dompet, tiada wang tunai langsung. Di kebanyakan negara, ini masalah besar. Tetapi di Malaysia, tiada siapa yang panik. Kerana walaupun tiada wang tunai di dalam dompet, Anda boleh menjalani hari Anda tanpa sebarang masalah. Apa maksudnya ini? Di Malaysia, kadar pembayaran tunai hanya sekitar 20%. Selebihnya 80% adalah pembayaran menggunakan kad atau telefon pintar. Secara mudahnya, 9 daripada 10 kali Anda berbelanja, Anda hanya perlu mengimbas kod QR. Ia adalah salah satu negara yang paling kurang menggunakan wang tunai di dunia. James, 37 tahun, dari UK, membeli sebotol air di sebuah kedai serbaneka pada hari pertamanya di Malaysia. Apabila dia mengeluarkan not 50 dari poketnya, juruwang itu kelihatan sedikit terkejut. "Oh, tunai ya?" Kata-kata itu lebih mengejutkan James. Di London, jika sebuah kedai tidak menerima wang tunai, ia masih menjadi berita. Tetapi di Malaysia, menggunakan wang tunai kadangkala menjadi pemandangan yang janggal. Kejutan seterusnya lebih hebat. James pergi ke sebuah kafe, dan tiada orang di kaunter. Sebaliknya, terdapat sebuah skrin besar, kios. Secara mudahnya, mesin pesanan sendiri. Anda sentuh skrin, pilih menu, dan bayar dengan kad atau telefon. Kopi Anda siap tanpa perlu bercakap sepatah pun dengan sesiapa. Tahukah Anda berapa banyak kios seperti ini di Malaysia? Ia ada di mana-mana. Restoran makanan segera, kafe, pawagam, pendaftaran hospital, daftar masuk lapangan terbang. Hampir di semua tempat. Satu tinjauan menunjukkan bahawa lebih 9 daripada 10 rakyat Malaysia pernah menggunakan kiosk. James berkata, orang Malaysia nampaknya tidak kekok langsung berinteraksi dengan mesin. Pada mulanya saya sedikit takut, tetapi mereka sangat selesa. Tetapi kejutan sebenar bukan di dalam kedai, tetapi di dalam telefon pintar. Kadar penembusan telefon pintar di Malaysia adalah sekitar 95%. Hampir semua orang dewasa mempunyai telefon pintar. Dan dengan peranti kecil ini, mereka menguruskan hampir semua urusan harian mereka. Urusan bank, buka aplikasi. Taksi, panggil dengan aplikasi. Temu janji hospital, aplikasi. Malah dokumen kerajaan, muat turun dari aplikasi. Mari kita bandingkan dengan negara lain. Di Berlin, Jerman, untuk mendapatkan dokumen seperti pendaftaran kediaman, Anda perlu membuat temu janji di pejabat awam. Temu janji terpantas adalah 2 minggu lagi, kadangkala lebih sebulan. Di bandar-bandar besar, menunggu beberapa minggu untuk satu dokumen adalah perkara biasa. Anda perlu pergi sendiri, ambil nombor giliran, tunggu, isi borang, dapatkan cop, dan baru selesai. Di Malaysia, Anda hanya perlu log masuk ke laman web My Government. Dokumen pendaftaran boleh didapati dalam beberapa minit. Pada pukul 3 pagi, pada hari Ahad, 365 hari setahun, 24 jam sehari, Anda boleh mendapatkan dokumen rasmi dari keselesaan katil Anda. Sistem ini sangat hebat sehinggakan PBB, yang menilai kerajaan 193 negara setiap 2 tahun, meletakkan Malaysia di kedudukan yang sangat tinggi dalam kategori perkhidmatan dalam talian. Dalam penilaian kerajaan digital OECD, Malaysia juga menduduki tempat teratas. Secara mudahnya, Malaysia mempunyai salah satu sistem kerajaan paling pintar di dunia. Emily, 28 tahun, dari AS, mempunyai pengalaman ini semasa tinggal di Kuala Lumpur. Dia memesan Americano di kafe dan membayar dengan kod QR Duit Now, menaiki bas dengan mengimbas telefon pintarnya, memesan nasi ayam menggunakan kiosk untuk makan tengah hari, memuat turun dokumen yang diperlukannya dari portal kerajaan pada 11 petang, dan memesan pizza menggunakan aplikasi penghantaran pada waktu malam. Dia tidak membuka dompetnya sekalipun sepanjang hari. Emily menelpon rakannya di AS dan berkata, "Saya tidak sentuh wang tunai langsung hari ini, tetapi tiada masalah langsung." Rakannya menjawab, "Macam mana boleh?" "Boleh. Di Malaysia, ia boleh." Saudara dan saudari, hanya beberapa dekad yang lalu, Anda terpaksa mengambil cuti separuh hari untuk pergi ke bank. Untuk mendapatkan satu dokumen, Anda terpaksa beratur selama sejam di pejabat kerajaan. Untuk menghantar wang, Anda perlu duduk di kaunter bank dan membayar yuran. Mungkin ada di antara Anda yang masih ingat kesusahan itu. Tetapi sekarang, Anda boleh memindahkan wang dari katil,
memuat turun dokumen sambil berjalan, dan membeli kopi tanpa bercakap sepatah pun. Digitalisasi di negara ini bukan sekadar untuk menunjuk-nunjuk teknologi. Ia adalah untuk kemudahan hidup. Ia menjimatkan masa setiap rakyat. Apa yang mengejutkan warga asing apabila mereka datang ke Malaysia bukanlah bangunan pencakar langit yang gah. Ia adalah kehidupan seharian di negara ini, di mana semuanya boleh diuruskan dengan sebuah telefon pintar. Tetapi, di sebalik semua teknologi yang mudah ini, sebenarnya ada sesuatu yang lebih mendalam. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teknologi semata-mata. Sesuatu yang unik bagi rakyat Malaysia. Dalam cerita seterusnya, kita akan mendedahkan rahasia itu. Saudara dan saudari, Anda telah mendengar 9 cerita setakat ini. Keselamatan malam, layanan mesra di restoran, penghantaran pantas, pengangkutan awam yang cekap, syurga kedai serbaneka, budaya 24 jam, hospital yang berpatutan, dunia tanpa tunai, kerajaan digital. Semuanya adalah sistem yang menakjubkan. Tetapi jika Anda bertanya kepada warga asing, apakah yang paling mengejutkan Anda di Malaysia? Jawapan yang tidak dijangka akan kembali. Bukan sistem, tetapi orangnya, rakyat Malaysia. Mari kita dengar kisah Sofia, 33 tahun, dari Kanada. Pada hari keduanya di Kuala Lumpur, Sofia sesat di Bukit Bintang. Dia melihat peta Google, tetapi nama-nama lorong dalam bahasa Melayu sangat mengelirukan. Pada ketika itu, seorang wanita yang lalu di sebelahnya berhenti. Apabila Sofia bertanya dalam bahasa Inggris, "Maaf, adakah Anda tahu di mana hotel ini?" Wanita itu mengeluarkan teleponnya dan membuka aplikasi penterjemah. Kemudian, dia mula berjalan bersama Sofia. Sofia cuba menolak. "Tak apa, cik, cuma tunjukkan arah saja." Tetapi wanita itu menggelengkan kepala. Terjemahan yang muncul di skrin teleponnya berbunyi, "Jalan ini rumit, biar saya hantarkan awak." Wanita itu berjalan bersama Sofia selama 5 menit, sehingga ke hadapan hotel. Kemudian dia melambai dan berlalu pergi. Dia tidak bertanya nama pun. Sofia berdiri terpinga-pinga di lobi hotel untuk seketika. "Saya tak buat apa-apa pun, kenapa dia sanggup tolong saya sampai macam ni?" Ini bukan pengalaman Sofia seorang. Seorang pelancong asing pernah tergelincir dan jatuh ketika menuruni tangga di stesen LRT. Pada ketika itu, orang di sekelilingnya serentak berlari ke arahnya. Seseorang mengutip barangnya yang bertaburan. Seseorang membantunya bangun, dan seorang lagi bertanya dalam bahasa Inggris, "Are you okay?" Pelancong itu kemudian menulis, "Saya jatuh selama 3 saat, tetapi ada 10 orang yang datang membantu. Di negara saya, jika Anda jatuh, kebanyakan orang akan lalu begitu sahaja." Saudara dan saudari, ini bukan cerita tentang orang istimewa. Ini adalah cerita tentang rakyat Malaysia biasa. Ada juga kisah yang lebih menakjubkan. Pada tahun 2023, 2 orang pelancong wanita dari Rusia datang ke sebuah balai polis di Kuala Lumpur. Dengan bahasa Inggris yang teragak-agak, mereka berkata, "Kami kehilangan dompet." Apabila polis bertanya dari negara mana mereka datang dan mereka menjawab Rusia, senyuman terukir di wajah seorang pegawai polis. Kebetulan, ada seorang pegawai di balai itu yang boleh berbahasa Rusia. Perbualan dalam bahasa Rusia pun bermula. Mereka kehilangan dompet di dalam bas dari lapangan terbang ke hotel. Di dalamnya terdapat wang tunai berjumlah RM10.000. Pihak polis segera menghubungi syarikat bas, dan mereka mendapat tahu, pemandu bas telah menyimpan dompet itu. Wang tunai RM10.000 itu masih ada, tidak kurang 1 sen pun. Sebaik sahaja wanita Rusia itu menerima semula dompetnya. Dia terduduk di lantai balai polis. Sambil menangis, dia berkata, "Saya fikir saya tidak akan dapatkannya kembali. Wang ini untuk keseluruhan percutian kami. Saya sudah berputus asa. Saya tidak boleh percaya dengan rakyat Malaysia." Video yang dikeluarkan oleh polis ini mendapat jutaan tontonan. Saudara dan saudari, mengapa rakyat Malaysia berkelakuan seperti ini? Tiada siapa yang menyuruh. Mereka tidak mengharapkan balasan. Berjalan selama 5 menit untuk menolong orang yang tidak dikenali, berlari membantu pelancong asing yang jatuh, memulangkan RM10.000. Dari mana datangnya semua ini? Ada satu konsep yang sukar diterjemahkan, muhibbah dan budi bahasa. Muhibbah bukan sekadar toleransi. Budi bahasa bukan sekadar layanan baik. Ia adalah tentang memberi sepinggan nasi tambahan. Ia adalah tentang jiran menghantar sebekas rendang yang baru dimasak. Ia adalah tentang berkongsi payung dengan orang yang tidak dikenali ketika hujan. Ia bukan pengiraan, tiada sebab. Ia hanya dilakukan.
Dari manakah datangnya budaya ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, negara ini bermula dari pendapatan per kapita yang lebih rendah daripada Ethiopia. Ada zaman di mana makanan tidak mencukupi selepas kemerdekaan. Pada masa itu, rakyat Malaysia berkongsi apa yang sedikit mereka ada. Konsep gotong royong, di mana saya membantu di ladang Anda hari ini, dan esok Anda membantu di ladang saya. Ia bukan dibalas dengan wang, tetapi dengan hati. DNA itu masih ada. Restoran yang memberikan lauk tambahan tanpa henti, komputer riba yang dibiarkan di kafe tanpa dicuri, pemandu teksi yang menyimpan dompet berisi RM10.000 dengan jujur. Semuanya datang dari akar yang sama. Orang yang berkongsi, walaupun ketika mereka tidak mempunyai apa-apa, kini berkongsi lebih banyak dalam dunia yang lebih makmur. Seorang penulis blog pelancongan Amerika menulis, "Teknologi Malaysia mengejutkan saya, tetapi rakyat Malaysia membuat saya menangis." Saudara dan saudari, teknologi boleh dipelajari. Sistem boleh dibina dengan wang. Tetapi hati manusia tidak boleh dibeli dengan wang dan tidak boleh dicipta dalam sekelip mata. Ia dibina oleh orang yang telah menangis bersama, ketawa bersama, dan bangkit bersama selama 70 tahun. Itulah kekuatan sebenar rakyat Malaysia. Kejutan terakhir yang dialami oleh warga asing bukanlah CCTV, bukan aplikasi penghantaran, bukan juga MRT. Ia adalah hati rakyat negara ini. Sekarang, kita hampir ke penghujungnya. Mari kita gabungkan ke-10 cerita ini menjadi satu cerita terakhir. Mengapa negara ini menjadi begini? Hari ini, kita telah mendengar 10 cerita bersama. Negara di mana Anda tidak takut berjalan di malam hari. Meja makan dengan lauk pauk yang tidak berkesudahan. Penghantaran sate panas yang tiba dengan satu sentuhan jari. MRT yang tidak pernah lewat seminit. Syurga kedai serbaneka di setiap lorong. Bandar yang tidak pernah tidur walaupun pada pukul 3 pagi. Hospital di mana Anda boleh berjumpa dokter dengan harga yang berpatutan. Dunia tanpa tunai, di mana Anda boleh hidup seharian tanpanya. Kerajaan digital, di mana Anda boleh mendapatkan dokumen rasmi dari rumah, dan hati orang yang akan berjalan selama 5 menit untuk membantu orang yang tidak dikenali. Inilah 10 perkara yang mengejutkan 20 juta warga asing. Tetapi, saudara dan saudari, satu soalan masih tinggal. Bagaimana semua ini menjadi mungkin? Di atas tanah yang baru merdeka, hampir tiada bangunan, jalan raya, atau harapan yang tersisa. Tetapi di atas tanah itu, rakyatnya bangkit. Mereka bangun pada waktu subuh dan pergi ke kilang. Mereka membantu anak-anak belajar sehingga lewat malam. Mereka berkongsi apa yang sedikit mereka ada dan mengambil berat tentang jiran. Walaupun melalui kesusahan, mereka menghulurkan sepinggan nasi kepada jiran. Itulah permulaan negara ini. Dan 70 tahun kemudian, ekonomi negara ini berada di antara yang teratas di dunia. Nilai ekspor kandungan kreatifnya telah mencapai rekod tertinggi. Analisis menunjukkan kesan ekonomi yang dihasilkan oleh budaya dan pelancongan mencecah berbilion-bilion ringgit. 8 daripada 10 warga asing yang melawat Malaysia berkata mereka akan kembali dalam masa setahun. Pelancong setia yang telah melawat 3 kali atau lebih dalam 3 tahun terakhir juga mencapai 45%. Ini bukan sekadar pelancongan. Mereka telah jatuh cinta dengan negara ini. Saudara dan saudari, jika kita renungkan kembali, 10 perkara yang kita bincangkan hari ini tidak terpisah. Kerana keselamatan terjamin, Anda boleh pergi ke kedai mamak pada waktu malam. Kerana teknologi digital maju, penghantaran boleh tiba dalam 20 minit. Kerana pengangkutan awam tepat pada masanya, Anda boleh sampai ke hospital dengan cepat. Kerana Anda boleh hidup tanpa tunai, tiada barisan panjang di hadapan kios. Kerana dokumen boleh didapati dalam 3 menit, Anda tidak perlu mengambil cuti kerja. Dan kerana hati rakyatnya yang mesra, lauk pauk ditambah, dompet dipulangkan, dan jalan ditunjukkan. Semuanya saling berkaitan. Semuanya datang dari satu akar. Apakah akar itu? Ia adalah cara hidup yang telah dibina bersama oleh rakyat negara ini selama 70 tahun. Ia adalah sistem yang dicipta oleh semangat untuk maju. Ia adalah budaya yang dicipta oleh muhibbah. Ia adalah negara yang dibina oleh semangat untuk hidup bersama. Kadangkala, kita menganggap negara ini sebagai sesuatu yang biasa. Kita fikir adalah biasa untuk kedai serbaneka dibuka 24 jam. Kita fikir adalah biasa untuk lauk pauk diberikan secara percuma. Kita fikir adalah biasa untuk berjalan sendirian pada waktu malam dengan selamat. Tetapi 20 juta warga asing berkata ia bukan perkara biasa. Mereka berkata, ini adalah keajaiban.
Jadi saudara dan saudari, selepas menonton video ini hari ini, fikirkan sejenak betapa istimewanya negara tempat kita tinggal ini. Dari sebuah negara berpendapatan 300 per kapita hingga menjadi negara yang dilawati oleh 20 juta orang. Di sebalik semua masa itu, ada ibu bapa Anda dan ada Anda. Ini adalah negara yang Anda bina. Anda patut berbangga. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, sila langgan, suka, dan tinggalkan komen Malaysia boleh. Terima kasih.